Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan barisan pentadbir Surau An-Nur, barisan ustaz-ustazah, tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi alhamdulillah, hari ini petang saya dapat panggilan daripada Encik Zul untuk mengisi kuliah berkaitan Ramadan katanya. Saya dekat Ramadan ni tak banyak sangat untuk persediaan Ramadan ni, tapi sempatlah kita buat homework sikit tengok kan. Jadi insya-Allah saya ada 5 poin malam ni tentang cara-cara atau persediaan kita, peringatan buat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Seperti mana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah. Kalau tuan-tuan dan puan, saya sukalah bagi dalil ni, senang nak tengok. Kita ada aim. Allah Ta'ala letakkan aim pada kita. Bulan Ramadan ni sama tiap-tiap tahun. Ustaz-ustaz ke, imam-imam ke, diulang balik dalam suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu semua untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tapi tak semua orang keluar dari bulan Ramadan dapat aim, sasaran tu mengenai sasaran untuk jadi orang yang bertakwa. Ada ni tuan-tuan dan puan-puan, masuk 1 Syawal aja tak sempat lagi pun habis 1 Syawal. Sebelum sembahyang raya pun dah hilang la'allakum tattaqun. Dah pakai kain belah dah. Betul tak? Baju raya ni kadang-kadang seksakan kita. Bukan seksi ya, seksakan kita. Bayangkan sebulan orang boleh tutup aurat elok-elok. Betul tak? Sopan pakainya. Saya pernah jumpa juga orang yang melabuhkan tudungnya bagus, pakai stongan, pakai stokin, jaga auratnya. Masuk je pagi raya pertama, beratur dekat rumah kampung tu nak gosok baju tu, dah hilang semuanya dah ibu-ibu. 80 kali lilit tudungnya sampai jadi singkat tudung tu. Shawl tu tak salah, yang lilitnya salah. Sampai tak tinggal apa. Kain belah. Baju nak sarung pun orang kena tolong sarung, tarik kan ketat-ketatnya. Tu kalau perempuan lah, lelaki lain pula cerita ni kan. Habis semua. Tak sampai sasaran dia, betul tak? Sebenarnya Ramadan ni tarbiyah didik kita. Nak tengok result dia, keputusan dia bila keluar Ramadan. Sebenarnya pagi Syawal dah kalah dah. Betul. Bagaimana dia bersederhana makan 30 hari tu kan. Satu Ramadan tu 30 hari punya makan dia bagi tu. Habis. Sebab tu nak tengok kesan natijah orang yang berjaya bulan Ramadan, tengok di luar bulan Ramadan. Ada si bakhil yang bulan Ramadan dia jadi pemurah sebab dia tahu kelebihan banyak, betul tak? Tapi tak berkesan pada dia di luar bulan Ramadan. Syawal dah kedekut dah. Duit raya pun tak bagi walaupun duit banyak, hilang sebab dah keluar dari bulan Ramadan. Ada orang ujung-ujung berbuat pesenam 6 hari terakhir Syawal, betul tak? Mana pergi natijah puasa dia tu? Jadi poin pertama malam ni, yang biasa dia datang kuliah saya tahulah, suka bagi poin. Tapi saya tak suka cik poin orang. Ya, bergaduh nanti cik poin orang. Ya, suka bagi poin, senang nak catat. Persediaan Ramadan. Pertama, perbaiki niat. Itu pertama sekali. Buka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah. Ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalil tentang perbaiki niat, buat tak lain tak bukan kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Ta'ala. Sembah Allah Ta'ala dalam apa jua segi. Buat apa kerana Allah Ta'ala. Mukhlisina lahuddin.
dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Ramai orang puasa sunat dah 10 tahun pun setiap kali puasa sunat update dekat Facebook. Bahaya tu, ustaz saya kata bahaya tu. Bila orang komen tanya kan, rajin puasa sunat, biasalah 10 tahun buat. Habis jadi riak ibu-ibu. Betul tak? Puasa sunat tak payahlah update. Puasa Ramadan lagi tak payah hadit, betul tak? Tak puasa boleh update. Sebab pelik kan? Niat. Sebab itu apa-apa kena pakai niat. Ibadah pun penerimaannya bergantung pada niat. Nabi pun SAW dalam hadis sebut, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu natijahnya berkaitan dengan niat kita, bergantung pada niat kita. Tu je benda pertama sekali nak masuk bulan Ramadan, bersihkan niat. Bukan nak jumpa bazar Ramadan. Betul tak? Sebab ini dah dengar dah bunyi-bunyi ni. Saya kat tempat saya sendiri pun dah 2 tahun tak boleh beraya ni. Tahun ni boleh endemik ni kan. Siap dia kata 10 pasang baju. Saya dengar ibu-ibu borak. Saya tak tahu dia nak geleng macam mana. Yang lelaki pula, ni KBSP boleh keluar 10,000 ni katanya kan. Makan besar ni dia kata. Lepas geram. Lepas geram ni sebenarnya cakap kan. Jangan, bukan untuk lepas geram. 2 tahun dah. Tahun ni kita cuba bersederhana, betul tak? Yang kita rebut peluang pahala. Bukan Ramadan nak kejar bazar Ramadan ni. Memang tadi saya lalu Putrajaya pun sepanjang-panjangnya kemah tu kat Presiden Papa tadi tu, kat area Istana Kehakiman tu kan. Saya kata ini betul-betul makan besar ni kata. 2 tahun. Saya rasa daripada mula sampai habis mungkin boleh jumpa 10 orang jual kuih belita, tepung belita. Dek kena banyaknya kemah tu. Tak apa, kita makan untuk tenaga kita ibadah malam nanti. Tapi bukan tujuan utama kita, betul tak? Kita nak jumpa bulan yang lebih, yang malamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, tu tak apa. Kita nak perbaiki diri kita bulan Ramadan, tak apa. Niat bazar, niat tukar emas baru, niat apa lagi, niat nak apa, nak jumpa kawan-kawan, salah. Itu rezeki. Orang kata rezeki terpijak, betul tak? Bulan Ramadan bukan bulan, termasuklah orang yang bulan Ramadan untuk cari duit semata-mata kan. Niat, baiki niat, ya, perbaiki. Sebab jantung hati kita ni, yang ada kat dalam ni, hati kita yang kita nak jaga, kena banyak berzikir, banyak apa semua ni. Kat situlah tempat pusatnya untuk kita pasakkan apa tujuan kita dalam setiap sesuatu amalan. Jadi niat mulai daripada sekarang. Bukan malam yang sebelum puasa Ramadan pertama tu pun nak niat, pasang daripada sekarang. Bahkan kita wajib, kita perlu untuk berdoa supaya kita disampaikan, bukan wajib, perlu untuk berdoa disampaikan ke bulan Ramadan. Itu balighna Ramadan lah. Sebab ada orang tak jumpa Ramadan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan dan perempuan, kat ibu-ibu, bapak-bapak. Ada orang lagi sehari nak Ramadan meninggal. Saya pernah jumpa. Ada orang puasa pertama dia meninggal, tak dapat penuh puasa yang pertama. Ada orang 15 hari Ramadan meninggal, tak dapat 30 hari bulan Ramadan. Ada sehari nak cukup 30 hari Ramadan, dia meninggal dunia. Rugi untuk orang yang tak menghargai Ramadan yang dia dapat sampai. Tapi ada kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Orang yang meninggal bulan Ramadan lagi-lagi dalam keadaan berpuasa. Jangan culas berpuasa. Sebab tu cara pendidikan anak-anak, kalau nak ajar dia puasa yang kecil-kecil ni, jangan sesekali cakap, don't ever mention yang puasa tu ada setengah hari. Sebab tu sampai ketua dia dah jadi bapak budak, atuk budak pun puasa setengah hari. Saya jumpa, sebab tu saya berani cakap, ayam tak bela tapi pagi-pagi minta nasi sejuk dah bagi makan ayam. Celah mana ayamnya? Dia jadi ayam matuk nasi bagi-bagi. Sebab masih kecil-kecil puasa setengah hari. Biar je anak kita puasa. Nak puasa. Tak larat. Dah terjelipuk sangat kan. Tak apa, nanti bahayakan diri. Allah Ta'ala ni kalau kita boleh datang sakit ni, puasa budak-budak ni, buka. Tapi hari ni tak penuh ya. Kira puasa tak ada lah. Tak penuh hari ni kata. Belajar. Jangan cakap puasa lah setengah hari dek. Nanti setengah hari nanti bukalah. Pukul 12 budak tu pun buka. Jangan. Tadi setelah puasa setengah hari. Cakap puasa. Daripada azan subuh tu mula. Tak makan, tak minum dah. Jaga perlakuan. Sampailah azan maghrib. Itu cara pendidikan yang baik untuk kita pasakkan dalam diri anak-anak kita. Letak habis. Ceritanya apa? Gastrik awal Ramadan. Itu orang lelaki punya cerita lalunya. Tapi boleh pula start enjin motor tu. Boleh start motor, tendang apa, starter motor, pergi minum kat kedai orang bukan Islam. Ada kat jadi kat kampung saya tu. Dia minum kat kedai orang bukan Islam. Dah lah gastrik, tak ada duduk rumah pula tu, minum kat kedai pula tu, handal betul. Jangan. Rugi.
Tak semua orang. Kalau orang yang mati tu, kita tanya dia nak buat apa, dia nak bangun untuk puasa Ramadan lah. Dalam Quran sebut nak bangun untuk beribadah. Ibadah salah satunya Ramadan lah, ibadah yang besar kan. Nak bangun ibadah, nak bangun solat. Kita yang dapat sampai bulan Ramadan, niat tak betul. Bazar Ramadan, jadi bazir Ramadan. Manusia ni, psikologi ni, ibu-ibu, bapak-bapak, dia makan main course dia, makanan utama dia satu je. Betul tak? Buka puasa nasi. Kalau dia tak nak nasi, dia akan mi kuih tiaw. Jadi tak boleh dia. Nasi beli, mi beli, kuih tiaw beli. Takkan. Melainkan memang dia ada bela tu raya. Pelik. Sebab tu main course kan, makanan utama dia tu. Apa yang beratnya? Kalau satu berat, mi, nasi, kuih tiaw. Tu dia sebenarnya. Sebenarnya lebih hawa nafsu je makan. Tapi sebenarnya kita berbuka puasa ni makannya ringan sebab kita nak ibadah tarawih. Saya buat macam tu, moreh tu makan berat sikit kan. Itu sebenarnya kita makan berat masa buka tu yang tersandar antara maghrib dengan isyak beza 10 minit je. Itu yang Nabi cela tu, orang yang menggunakan satu wuduk untuk dua solat. Bukan dia bagus, dia ambil wuduk untuk maghrib tu dah pukul 8.25 contoh 8.30 semayang maghrib 5 minit dah azan isyak. Tapi kalau orang yang wuduk maghrib di awal tadi boleh pakai sampai isyak tu, orang yang bagus, dia duduk berzikir apa semua. Ada Nabi cela tak? Orang yang menggunakan satu wuduk untuk dua waktu solat. Macam dia menjamakkan solat tu, malas. Okey, niat. Pertama niat. Ikhlas. Ini benda yang tak nampak. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, meskipun dengan kehebatan ilmu dan kewarakannya juga, pernah berkata, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar melainkan niatku. Kata Amirul Mukminin fil hadis, ni ulama besar hadis, biasa dengar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata apa? Benda paling susah nak rawat, yakni niatku, hatiku untuk ikhlas. Memang penting. Sebab tu dah buat amal ibadah, lupakan, jangan fikir-fikir kan. Dah sedekah, letak tangan kat dahi pula, terfikir-fikir, kenapa lah aku masuk RM10, tahu aku masuk RM5 tadi. Itu antara ciri-ciri tak ikhlas tu. Semayang khusyuk kan. Orang yang khusyuk, mengatakan dia khusyuk, bermakna dia tidak khusyuk. Saya belajar macam tu lah, belajar fiqah kan. Pensyarah saya kata, siapa yang mendakwa dirinya khusyuk solat tadi, dah terang-terang dia tak khusyuk dah. Khusyuk tak boleh cerita kat orang, khusyuk betul lah ini. Bila aircon sejuk ni semayang rasa terapung-terapung, memang tak khusyuk lah, kau ingat aircon je. Orang yang khusyuk, dia takkan dakwa dirinya khusyuk, bermakna dia sedang tidak khusyuk. Jangan Okey, itu pertama, memperbaiki niat kita nak masuk bulan Ramadan. Merancang tak apa, nak baju raya warna apa tak apa, jangan jadi itu keutamaan kita untuk sampai bulan Ramadan. Sayang kalau tak 10 malam terakhir tu yang akan terabai disebabkan benda-benda tu. Buat kuih samprit sampai tak qiyamul lail, buat kuih tat sampai tak qiyamul lail, betul tak? Jahit baju sampai 3 pagi, berpinau mata, dia boleh, tapi nak semayang sejam 2 jam pun tak mampu. Nilai kita di sisi Allah Ta'ala. Tak apa, tapi jangan sampai tinggal itu. Saya kata dulu, kuliah saya sebelum saya datang hari ni, ibu-ibu walaupun tak tidur, tapi berjaga buat kuih bahulu, dah pukul 1, 2, 3 pagi, berhenti kejap nak hilang lelah, semayanglah 2 rakaat. Jangan bantai tidur baru nak bangun qiyam pula. Memang tak qiyam dah, sahur pun belum tentu bangun kan? Boleh lah tu waktu kita boleh qiyam untuk bangun qiyamul lail. Rugilah. Kita boleh berjaga, kita boleh buat, tapi kita buat benda lain. Kan? Cerita pasal raya ni, orang selalu tukar barang kemas masa raya kan. Nak tukar barang kemas pun ada hukumnya ibu-ibu ya. Saya berkata bukan tak boleh, minta lah banyak-banyak kat suami, tak apa. Lagi banyak ada body, lagi kaya dia nanti. Ibu-ibu pun kaya ya, dapat barang komeh ya. Nak beli barang kemas, pertamanya barang kemas kalau nak beli, transaksi dia tak boleh trade in tau. Hukumnya haram muamalah dia. Kita letak barang kemas lama kita, trade in, berapa harga, pilih yang baru, tambah duit. Transaksi macam tu tak boleh. Salah jual beli tu, tapi haram. Dia kena selesaikan transaksi tu dulu. Jual yang lama, pegang duit, kemudian pilih yang baru, ambil duit yang kita jual tadi, tambah dengan duit yang kita ada, bayar. Beza kan, pisahkan dia. Kita ramai beli trade in, betul tak? Trade in. Emas tak boleh. Emas tak boleh macam tu. Taib lah, boleh tengok hukum dia, boleh baca. Tak boleh. Ambil duit dulu. Saya ada satu kawan, dia buka kedai emas, dia buat macam tu. Dia tak payah minta dia akan, kalau orang nak beli emas, jual emas lama, beli emas baru, dia memang bagi duit, tak payah tanya. Kat Brazil 14 Putrajaya bagi. Lepas tu baru buat.
Tapi kalau kedai lain saya tak tahu. Kalau kita tak minta, kadang-kadang dia pun malas. Yang lagi non-Muslim kan, dia malas nak keluar duit tu dulu kan. Tapi dia kena transaksi yang berbeza. Nombor 2, emas tak boleh beli ansuran. Dalam hukumnya haram beli emas ansuran. Sebab tu untuk nenek-nenek kita dulu, moyang kita, bank kemas diorang banyak, betul tak? Diorang duit tak banyak kat tangan sebab diorang boleh bayar ansuran. Dia bulan-bulan bayar tu. Cukup je masa dapat bank kemas kat tangan. Itu haram jual beli emas secara ansuran. Orang sekarang lah hebat, boleh beli dengan cash tu, betul jual belinya. Kaya orang sekarang, dia boleh beli selepuk je keluar duit. Ya? Itu dia. Beli tak salah, tapi hukumnya kena tahu. Okey, itu pertama. Kena banyak memperbaiki niat. Sebelum tidur, bangun tidur. Sebab tu kita setiap pagi kita niat juga, niat puasa kan. Niat puasa tu dah baiki niat kita dah ibu-ibu. Kita berpuasa di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah. Rezeki makan apa semua tu kita usaha, tapi kita bukan jadi keutamaan. Hari-hari makan buffet hotel RM80, RM90 satu kepala, tak ke membazir dia tu. Bulan Ramadan ni bukan bulan makan, bulan memberi makan. Sebab ada pahala yang tertentu disediakan oleh Allah Ta'ala. Ya, bukan bulan makan, tapi bulan bagi orang makan. Ini tengok kambing tergolek-golek tu, kita pun tergolek tak boleh nak sembahyang. Dia tarikan orang-orang Malaysia ni kambing tau. Cuba letak kambing golek tu dekat depan cermin transparent dekat surau ke masjid ke. Suruh orang tahlil, kemain kuat tahlilnya. Bergegar tiang-tiang dinding semua. Dek kerana kambing tu dah mula pusing kan. Imam-imam comel tuan-tuan. Sebab pekerja tu dah mula potong daging tu letak kan. Lambat habis kan ni. Masa tu ramai tak buat solat ba'diyah tu. Padahal ba'diyah isyak dia kata apa? Sangat dituntut, betul tak? Solat sunat ba'diyah isyak, ba'diyah maghrib, sunnah muakkadah yang sangat-sangat dituntut. Qabliyah dia ringan, tuntutan dia. Yang berat ba'diyah maghrib dengan isyak. Mau lompat takut kambing habis. Jangan ya. Okey, tu yang pertama. Poin yang kedua, peringatan persediaan untuk kita bulan Ramadan ni, kena biasakan diri kita nanti mulai sekarang sampai nanti dah masuk bulan Ramadan, kena banyak berdoa minta pada Allah Ta'ala. Tak ada bulan lain yang kita setiap masa doa kita mustajab, melainkan bulan Ramadan bagi yang berpuasa lah. Yang tak berpuasa, Assalamualaikum, dah lah tak puasa, pergi sembahyang tarawih pula tu. Nampak siang seokok ni motor sisih, malam sembahyang tarawih dah sah depan tu belakang saya. Mana nak buat tu? Nak disobatkan dah puasa dah tua. Tapi tuan-tuan, saya ada satu orang kat kampung saya, Allah Ta'ala ampunkan dia. Tahun lepas saya marah sebab dia. Saya suruh ayah saya sound dia. Sebab dia tak puasa, dah tua-tua, umur 50 lebih lah. Dengan selambanya sisi motor dengan saya, isap rokok buat keras je. Ngam-ngam sisi saya, dia embus. Saya berangan betul tuan-tuan. Berasap saya masa tu. Saya jadi berasap marah. Bagi saya benda memalukan. Betul tak? Tak puasa pun tak boleh. Saya tak kata boleh. Nak kat rumah lah kalau kau memang kaki tak puasa. Naik motor, jemput anak balik kerja, isap rokok. Dia embus depan muka saya dari sisi tu. Cari gaduh betul tuan-tuan. Saya kata kat ayah saya, tolong cakap dengan dia jangan buat macam tu lagi. Kalau saya bercakap nanti pedih sampai ke hati, dia kata. Ayah saya pedih nanti, dia kata. Tapi apa nak cerita, dia dah meninggal dunia tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya dia tak berjumpa bulan Ramadan yang kita bakal berjumpa insya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi tak? Rugilah. Betul tak? Dia rasa dia jumpalah, maybe insya-Allah lah macam tu. Tapi meninggal sebab dia ada penyakit berangkai, lepas tu dia kena COVID. Tu dia ada darah tinggi, semua meninggal dunia. Beberapa bulan yang lepas lah ketika COVID mula kes mula naik hari tu, dia meninggal dunia. Maka dia tak jumpa bulan Ramadan. Berapa hari dia tinggal wallahu alam. Sehatlah kan, naik motor kan, isap rokok pula. Rugilah kan. Kita tak nak jadi macam tu kan. Okey, banyak berdoa. Kenapa saya kata berdoa? Berdoa ni, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ketika bersahur ada hadis mengatakan Allah Ta'ala cari orang-orang yang beribadah berdoa ni, doa mustajab. Ketika bersahur, habis sahur, dah ada apa? Dah ada azan subuh. Sepanjang kita berpuasa, doa makbul tak ibu-ibu? Itu doa sangat-sangat mustajab bagi orang berpuasa. Ada dalil hadisnya. Sepanjang lagi. Berbuka puasa doa makbul tak? Ketika berbuka puasa pun waktu doa makbul. Tak ada bulan lain. Ramadan lah yang validity doa mustajab tu hampir sepanjang 24 jam. Bangun pula qiyam malam, lagi dahsyat, betul tak? Dalam lagi. Sembahyang tarawih lagi. Kita sentiasa doa kita je tak minta lah. Tapi janganlah Ferrari Porsche je. Malaikat pun tengok je apa benda lah ni. Ferrari Porsche dia kata.
Doa ni kalau tak ada tahu nak doa pun, doa kebaikan dunia akhirat je. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan doa minta bini lagi seorang pula waktu buka tu. Tak berasa makan nanti. Kuat pula doa dah jantuan tinggi ni kan. Jangan buat pasal. Tapi ketika buka puasa biar doa panjang sikit. Tapi segerakan berbuka. Buka puasa betul boleh doa lagi contohnya. Kan? Doa kena banyak. Ni dalam ni apa yang saya sempat tengok, ibu-ibu, bapa-bapa ni rahmati Allah Taala sekalian, dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibn Rajab Al-Hambali, dia menukilkan kata-kata dari seorang ulama besar ni. Dia menceritakan golongan salafus salih. Golongan salafus salih ni golongan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 kurun terbaik selepas zaman Nabi SAW. Amalan mereka, amalan ni senang je. Mereka 6 bulan berdoa tak berhenti nak minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian berdoa lagi 6 bulan supaya amalan mereka diterima pula amalan dalam bulan Ramadan. Jadi kitaran 12 bulan tu tak berhenti berdoa. 6 bulan berdoa dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan berdoa selepas bulan Ramadan supaya amalan di bulan Ramadan diterima. Dalam Quran pun doa Nabi Ibrahim kalau hafal boleh baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tak mampu, Allah Ta'ala ni maha memahami, maha penyayang, maha pengasih, maha mengabulkan segala doa kita. Doalah bahasa Melayu, ya Allah Tuhanku, terimalah segala amalan yang aku kerjakan. Jangan sombong. Ini sifat sombong seorang hamba. Lepas ibadah tinggal macam itu saja. Betul tak? Kadang-kadang kita terlupa tu. Kita buat solat tu dengan harapan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ada tak kita berharap dengan meminta Allah Ta'ala terima? Tak ada pun kadang-kadang. Lepas solat bangun tu hecau je. Tujuan kita istighfar 3 kali lepas solat tu. Mudah-mudahan solat kita kalau tak diterima ada cacat cela, bila kita minta ampun penuh tawaduk pada Allah Ta'ala, solat kita tu mudah-mudahan bertukar jadi diterima, kabul di sisi Allah Ta'ala. Jangan malas, paling kurang istighfar 3 kali. Kalau kita lalu amalan Tok Guru kat Negeri Sembilan ni, sebahagian Tok Guru lepas istighfar 3 kali kita baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmallah. 3 kali, kemudian La ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, doa. Tu paling malas. Tapi paling malas pun bacalah istighfar 3 kali, bacalah keberkatan, baca suratul Fatihah, kemudian doa. Jangan bangun melompat terus tak buat apa-apa. Doa tidak, istighfar tidak. Macam solat kita confirm diterima oleh Allah Ta'ala. Tak boleh rugi kita. Kita kata kita ikut perlis jadi mangsa. Yang mana ada satu negeri ada lain kadang-kadang kan. Orang perlis dia wirid sendiri nafsi-nafsi, betul tak? Wirid. Baca doa nafsi-nafsi. Nak cerita ni lah orang yang suka bagi alasan ni. Negeri Sembilan wirid berjamaah ramai-ramai, baca beramai-ramai, penuh semangat, wirid semua subhanallah alhamdulillah akbar, kemudian doa ramai-ramai. Yang sekor yang seorang yang bagi alasan perlis tadi, dia tak baca apa-apa. Dia ikut negeri mana, planet mana pula. Dia yang rugi sebenarnya. Balasan janganlah doa. Bulan Ramadan doa. Antara doa-doa yang dianjurkan, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dalam bulan Ramadan. Tapi nak sampai bulan Ramadan ni, doa lah apa, bahasa Melayu pun bahasa Melayu lah. Sebab takut kita tak sampai, takut amalan kita tak diterima. Tu Nabi Ibrahim, doa yang saya sebut tadi tu, Nabi Ibrahim masa dia nak bina semula Kaabah tu, sejarahnya ketika dia susun batu nak buat binaan Kaabah semula tu, Nabi Ismail hulurkan batu-batu untuk bina Kaabah tu. Mulut mereka dua beranak tak berhenti daripada Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya belajar tu daripada ustaz saya. Sehari kita masuk sedekah duit dalam tabung, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, supaya sedekah kita diterima. Kita baca malam-malam lepas buka puasa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta puasa kita diterima. Berapa kali kita rendah diri minta kepada Allah Ta'ala. Ramai orang saya berani cakap, dia solat tu dia rasa dah hebat sangat dah selesai dengan tu. Tu aku dah bagi dah solat aku. Padahal penerimaan di sisi Allah Ta'ala banyak tapisan dia. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi berdoa. Bulan Ramadan memang doa mustajab. Doa orang sedang berpuasa, doanya mustajab. Maka berdoalah banyak-banyak. Saya ajarkan doa paling senang Rabbana Atina aja. Itu dah merangkumi semua. Dalam solat panjangkan bacaan kita. Doa dalam solat paling panjang ketika apa? Ibu-ibu, bapa-bapa. Sujud panjang.
Tapi kalau yang bacaan sunat yang panjang dia, ada 8 doa dalam dia. Duduk antara dua sujud. Betul tak? Jangan dengar ujung ni je, tak tahu dah ni dah. 3 saat tak logik betul. Kan? Baca betul-betul. Rabbighfirli. Nabi panjang dia punya rukun dia. Setiap rukun solat Nabi SAW ketika Qiyamul Lail, kata Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, 5 juzuk lebih. 3 surah habis dia baca. Al-Baqarah, Ali Imran dengan surah An-Nisa. Baca 3 surah, Nabi baca habis 3 surah dalam setiap dalam satu rakaat Qiyamul Lail Nabi. Kemudian rukuk Nabi, sujud Nabi, iktidal Nabi, semua tu sama seperti rakaat pertama dia panjangnya. Mana sujud Nabi panjang, duduk antara duduk sujud panjang. Takkanlah tak boleh slow-slow baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa orang yang baca tenang-tenang benda tu? Berapa orang pula yang baca dengan sebutan yang betul? Doa kena sebut betul kan? Bahasa Arab kena betul tajwidnya, bunyinya, barisnya. Kemudian berapa orang yang faham? Itu cerita bulan Ramadan. Bulan Ramadan waktu kita nak baikilah. Bila saya sebut ni balik rumah terdetik nak buka telefon. Sekarang malu lah buka telefon, aku nak betul balik lah bacaan, aku cek balik. Buatlah, itu bagus lah. Ada peningkatan dalam diri kan. Betul tak faham kan? Ada orang duduk antara dua sujud menangis. Saya pernah jumpa. Sebab dia menghayati bacaan duduk antara dua sujud. Bukan sekadar rukun duduk saja. Rukunnya duduk kan, rukun fi'li kan, duduk tu yang menjadikan rukun kita. Bacaan tu sunat, tapi waktu tu mustajab berdoa. Itu sunnah baca Rabbighfirli tu. Ceklah bacaan kita. Itu baru bacaan sunat. Kalau Al-Fatihah kita, bacaan kita salah, teruk, solat pun boleh jadi tak sah sebab rukun. Maka bulan Ramadan jadikan bulan memperbaiki, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa. Cek balik. Saya sendiri pun kadang-kadang cek, betul tak sebutan kunut aku? Betul tak sebutan aku dalam doa iftitah kan? Kadang-kadang kita baca selawat ke atas Nabi pun tak betul. Mim pun masuk dalam shad. Allahummas. Betul tak? Allahummas. Mas. Betul tak? Sedangkan mana ada shad tu, mana ada alif lam angkanya? Bukan syamsiyah. Betul tak? Sebenarnya beza, putuskan dia. Allahumma salli ala. Kan? Sentiasa perbaiki. Bulan Ramadan lah bulan kita nak cek balik. Kita tak boleh makan siang kan, baca cek benda tu lah. Jangan tengok panggung Sabtu lah hari bulan Ramadan. Ada lagi ke panggung Sabtu? Dulu hari Sabtu je mesti kita makan lambat punya. Minum petang lambat siap. Pukul 2 petang sampai pukul 5 cerita Hindustan tu tak? Panggung Sabtu tu 3 jam Hindustan. 2 sampai pukul 5 panggung Sabtu. Lama betul. Sekarang tak ada lah. Sekarang drama lah pula pukul 7 petang. Macam-macam drama, karut-marut. Itu pun sia-sia bulan Ramadan kita. Okey, berdoa. Maka berdoa. Banyak doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kita. Termasuklah doa-doa para salafus soleh, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Ni doa alim ulama salafuna salih. Salafus soleh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Sebelum ni kan, sekarang ni Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan ke bulan Ramadan. Termasuk malam akhir nak sampai bulan Ramadan besok ni. Mana tu mati malam tu pula kan. Tarawih pertama, ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan. Sampaikan aku ke bulan Ramadan. Itu dia salafun salih. Maka ibu-ibu, bapa-bapa, bulan Ramadan ni kabul hajat tu banyak, insya-Allah. Doa banyak banyak. Okey, yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kita ambil imam kita. Siapa imam kita? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i, beliau kalau dalam rekodnya, dalam kisahnya, khatam Al-Quran bulan Ramadan sebanyak berapa kali? 60 kali. Mana estimate dia punya pembahagian purata dia, sehari 2 kali khatam Quran. Ada tambahan ujung tu dalam kisah tu. Di luar waktu solat lain baca panjang. Ni baca Quran luar waktu solat, 60 kali khatam. Kita tak mampu nak ikut imam kita ni, Imam Syafi'i ni yang kita sebut-sebut ni. Tak mampu kita dah. Tapi kita boleh baca Quran setiap hari tanpa gagal. Jangan kejar khatam. Kejar khatam satu benda kesalahan. Kalau kita baca di tahap yang rendah lagi. Minta maaf, saya kata ada orang memang bacaannya di tahap yang tinggi, sederhana, rendah. Kalau merangkak, agak susah untuk khatam sekali dalam bulan Ramadan. Tak ada dosanya. Dosa tak ada. Salah pun tidak. Jangan risau. Yang penting hari-hari tak tinggal Al-Quran. Dia bukan benchmark dia, sasaran bulan Ramadan ni semua orang mesti khatam, tidak. Kalau dah baca tak betul lagi, slow kan, kita nak juga paksa lagi khatam, berdosa pula.
Dah tahu kita baca juga salah. Baca sebanyak mungkin yang boleh. Boleh khatam, alhamdulillah, itu bonus. Tak boleh khatam, betulkan bacaan. Sebab tu kita ada tadarus Al-Quran. Jangan dogi kalau orang betulkan. Orang sebut short, dia tak sebut short juga. Jangan dogi. Itu yang wayah short kadang-kadang nak dongang cakap orang tu. Yang membetulkan pula, jangan memalukan kawan-kawan. Betul tak? Jangan menggelak-gelakkan orang. Sebab menggelakkan orang ni, orang tak datang lagi. Yang tak ada peluang kerja, membacalah di rumah, di tempat kerja. Jangan pula orang yang baca memandang rendah orang tak datang. Orang yang pandai baca, jangan pula pilih-pilih kawan-kawan dalam kumpulan bulatan halaqah kita tadarus. Saya ni selalu kena tuan-tuan kat kampung. Dia tengok ustaz pula, dia bagi kita yang lemah-lemah. 5 orang, 4 orang baca merangkak. Saya seorang dia boleh. Lah saya kata macam ni lah bang. Abang baca satu muka seorang, saya tapau selebihnya. Tak tahan tuan-tuan. 12:30 habis. Pukul 1 balik rumah. Geng lain yang pandai-pandai yang pilih-pilih kasih ni, diorang dah habis dulu dah. Pukul 11 dah minum kopi makan biskut keluar dah. Saya panas je tengok kan. Sebab panas lah, panas tengok. Dah berburak keluar, dah bakar rokok, dah minum kopi makan biskut lemak dah. Kita tak habis lagi sejuzuk, baru setengah juzuk. Dapat geng slow. Bagi purata betul-betul. Pandai seorang ketuanya, sederhana nak top up bacaan. Yang lemah ada sekali dengan kita. Yang masalahnya ada peluang tak nak baca sama-sama tu letih tu. Daripada dulu sampai sekarang, alasan spek mata tertinggal kat rumah. Spek tinggal. Mainlah baca lah. 30 malam, 29 malam, spek tertinggal kat rumah. Entah bila lah spek tak ada, tak lagulah. Jangan bagi alasan. Digabun ni Tuhan betul-betul besok. Kan? Spek tinggal. Tu alasan ni. Dulu Negeri Sembilan ni budayanya apa? Khatam Quran baca sorang-sorang, betul tak? Bila nuzul Quran. Sekarang ni dah tukar. Jimat masa dan sebab ramai yang mengelak. So sekarang dia baca beramai-ramai, betul tak? Baca beramai-ramai, baca wadduha semua tu. Dulu sorang-sorang. Waktu saya budak-budak tu sempat rasa. Sebab bila sorang-sorang ni, dia kira susunan kedudukan posisi tu. Ad-duha, alam nasyrah. Kat mana Inna Atoina? Inna Atoina apa pun? Kalau tu tiang Inna Atoina, tiang tu ramai orang. La ilaha illallah. Nak baca Quran pun ni kan, yang tiang kosong pada lam yakunil. Kosong tiang lam yakunil. Imam kena sambut balik. Imam dah mula waktu hari kan, imam sambut balik lam yakunil, tiang kosong. Sama posisi lam yakunil tu kosong, dia kira tu. Dia tengok ke Quran, pandai tu tua ni, tang tu pandai kira. Lam yakunil semua, jangan duduk situ. Soal Inna Tainah. Pandai. Baca Quran pun macam nekeh. Sedangkan atuk-atuk zaman saya dulu budak-budak tu silap dibetulkan masa tu. Kan betulkan lah, ada yang backup dia lah kan, imam dia, ketua dia. Pun nak malu. Buat benda baik pun nak malu Boleh nombor ekor je lah. Malu. Tapi orang tak malu boleh nombor ekor. Selamba je kadang-kadang kan, la ilaha illallah. Tu saya pernah cerita tak kat sini. Ada satu tempat tu, ustaz saya cerita. Dia punya pengalaman. Ada seorang lelaki tua ni nazak berhari-hari tak juga pergi, belum sampai ajal dia lah. Jangan kata lah dia bolos sako buka bumbung pula. Apalah orang kita ni, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal orang ni bila dia nak mati, saat dia mati ni tak terlewat walaupun tak awal sesaat. Allah Ta'ala dah tentukan. Bila lambek dia mati tu, sako tu buka bumbung rumah. Apa kaitannya? Dia panggil lah imam. Bini dia panggil, bacalah Yasin 3 malam berturut-turut kan, nak permudah urusan dia, nak sihat ataupun Allah Ta'ala sayang dia, ambil dia. Tak juga boleh. Kemudian malam ketiga dia makin nazak, makin berat sakitnya. Imam ajarlah, bang ataupun tuan Haji mengucap. Dia mengeleng, dia bukan tak ikut, dia mengisiap mengeleng. Tak boleh. Mulut tak cakap lah, tak boleh. Mulut macam cakap kami, tak boleh. Cuba baca kalimah tauhid, la ilaha illallah, tak boleh dia. Cuba sebut Allah, Allah, tak boleh. Tapi tak apa dia buat, naik tangan ke atas sana, 82 8 ompek, 82 8 ompek. Kelakar tapi cerita benar. Tengah nazak 82 8 ompek. Apa dia? Meraung bini minta maaf imam, malu saya. Itulah selama 30 tahun kami berkahwin ni, 30 tahun lebih ni, itulah hobi dia, beli nombor ekor. Nak mati tak boleh mengucap 82 8 ompek sebut dah. Itu paling besar dia menang ke. Sebaiklah yang baca Yasin tak ada ikut sekali kaki nombor, ambil balik dari cycle nombor tu. Ampui. Astaghfirullahalazim.
Tu saya cerita pasal nombor tu, saya bosan kat masjid dan surau lain. Jangan bagi tahu kat kaki nombor. Ramai yang datang kuliah saya nanti nunggu nombor yang keluar dari mulut saya. Dia ni percaya tau. Mulut orang-orang yang mengajar ni, orang alim ni, nombor disebut tu boleh kono ni, la ilaha illallah. Elok kau kono pada putih lah cerita. Tapi tak ada jadilah saya cerita tu. Ya. Apa penuh kuliah saya ni kan. Alhamdulillah lah kan. Boleh viral ni, viral ni. Dapat tarik gangster-gangster kaki-kaki nombor. Rupa bawa buku buat pen bukan catat tuan-tuan. Apa nombor keluar dari mulut Ustaz Rehan? Hadis riwayat nombor berapa? Dalam Sahihul Bukhari. Ayat Quran berapa? Boleh nombor. Betul. Orang nombor ekor ni semua sensitif tuan. Berapa hari bulan komet lalu. Semua jadi modal lah tu. Aksiden dia paling laju sekali. Bukan tolong nanti. Tengok nombor. La ilaha illallah. Jadi tak ada guna puasa kalau beli nombor ekor. Tu cerita Ada puasa beli nombor ekor tak ada guna dah. Tak boleh bercampur benda maksiat dengan benda yang ketaatan. Ni betul jadi 8284. Astaghfirullahalazim. Masa saya ceramahkan satu surah tergolak-golak 2 3 orang tua-tua tu kawan-kawan yang cakap, dia pernah tu ustaz tergolak-golak kuat tu. Dia cycle nombor tu kan ya. Haram rezeki, tapi rezeki yang haram. Menang nombor ekor. Banyak baca Quran. Sebab di kisahnya ibu-ibu bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik mazhab Maliki ni, dia ni ahli hadis, dia ni ulama hadis. Dia berhenti mengumpul dan mengarang kitab berkaitan hadis. Bulan Ramadan dia cuti, walaupun dia adalah pencinta hadis, menumpukan pada Al-Quran. Tuan baca Quran, jangan tanya orang berapa kali khatam, jangan merendahkan orang, baca banyak kali dan perbaiki bacaan Al-Quran. Dan kita banyak masa bulan Ramadan bercinta dengan Quran. Maksudnya ada 114 surah dalam Quran. Kenal satu-satu surah tu, nama dia tu maksudnya apa. Kita tafsir jangan sebarang lah. Takut kita salah faham, nanti sesat nanti. Kena ada guru nak mengajar, nak belajar tafsir ni. Tengok makna Al-Baqarah tu apa, Ali Imran ni sejarahnya apa. Seberingkas yang kita boleh faham. Dipanggil tadabbur, menghayati. Itu gunanya bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni bukan sekadar baca je Quran. Baca ramai yang tajwid pun tunggal langgang. Dah baca, perbaiki bacaan, kenal dengan Al-Quran mukjizat Allah Ta'ala ni. Kenapa surah apa yang tak ada bismillah? At-Taubah tak ada kan? Itu semua information baru lah tu. Tu tadabbur lah tu. Ada tak surah semut? Ada. An-Namlu semut? Ada. Ada tak surah berkaitan jantina? Ada. An-Nisa, betul tak? Ada. Itu tadabbur. Jangan tu lompat tengok tafsir sendiri. Itu yang pening tu. Berisi kalau tak ada guru kan. Itu gunanya bulan Ramadan. Saya sendiri pun bulan Ramadan tuan-tuan top up kelemahan. Kuliah ustaz online saya dengar. Saya pergi travel, kalau jalan ada kuliah Zuhur, saya dengar. Banyak input dapat. Tuan-tuan kalau tak ada input pelik lah. Sebab tu kadang-kadang orang tua-tua ni, kadang-kadang orang lama-lama ni, tua ni kocik hati orang ni. Orang kaya buat warga omeh. Ya, saya ni baru perak gangsa ni. Ya. Kalau pergi ceramah Maulidur Rasul, pergi Nuzulul Quran punya ceramah, ataupun sambutan itu Nisfu Sya'ban ke, ataupun ceramah Isra' wal Mi'raj itu, balik bini dia tanya, macam mana bang, okey tak ceramah? Itulah tiap tahun ustaz cerita sama je. Hui, act betul lah. Apa isi cuba lah cerita kalau sama. Tak boleh pula cerita tu. Sebenarnya tak dengar pun. Bagi dia tak sedap lah. Sama tiap tahun cerita ni. Yang dia boleh jawab apa? Makan apa ini? Sedap makan ini je. Special. Nasi putih, daging dengan tulang masak lemak cili api, ada sambal belacan, ada sayur toge. Cerita. Ceramah tak ingat. Alasannya sama je ustaz cerita dia. Itu parah tu. Ya, jangan kita rugikan. Jadi baca Quran ya. Jadi orang-orang perempuan, ibu-ibu yang buat kumpulan Quran, baca Quran tu teruskan. Tapi buka sikit. Baca ini surah apa, tengok dia kena ada tadabbur, penghayatan pada surah-surah dalam Al-Quran. Kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Adakah dalam surah tu cerita tentang keikhlasan? Tak ada, tapi ketuhanan, betul tak? Ahadun, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang esa. Tapi nak bagi tahu keesaan pada Allah Ta'ala tu terikat dengan ikhlas dalam hati. Kalau kita kata kita esa dengan Allah Ta'ala, kita semayang sebab takut, kita semayang sebab sekadar semayang, kita tak buat kerana dia tak sampai keesaan kita mengesakan Allah Ta'ala. Pendek je surahnya tu, banyak dalam Quran. Sebab tu tadabbur. Yang keempat, bersedekah dan memberi makan. Ya, dalam bulan Ramadan persediaan dia, kita kena banyak bersedekah, memberi makan orang pada bulan Ramadan. Ini hadis yang sahih daripada riwayat Imam Tirmizi,
Hadis yang bertaraf hasan sahih ni, maksudnya sesiapa yang menyediakan makanan berbuka buat orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tidak dikurangkan sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Dahlah kita ada pahala berpuasa, betul tak? Kemudian kita bagi orang buka puasa, kita dapat lagi satu, maknanya double pahala seperti kita berpuasa. Susah ke nak bagi makan? Tepung pelita pun bagi makan orang buka puasa, betul tak? Jangan pula tolong beli nasi kandar orang tengah hari. Itu buka puasa tak valid di sisi agama. Ya dia kan cerita kat Astro tu, Bel Ngasri tu, ramailah ya ni, plastik hitam plastik biru ni. Drive thru pula, sekarang ada food panda pula. Muka Melayu nama Acong, nama ke apps tu kan. Bagi salam jawab pula tu, bongak tu. Hello Mr. Acong, ni nasi sudah sampai ni. Alah kasih letak lah sana, kasih letak sana. Okey, terima kasih Mr. Acong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerana dia sendiri bagi salam. Terima kasih ya, Assalamualaikum. Tang mano Acong Ravi La ilaha illallah. Zaman sekarang canggih. Zaman dulu kena plastik hitam. Zaman sekarang tak kat rumah, betul tak? Food panda, Grab food, saya duit dia. Rancak ya, berdosa ya? Memang rancak berdosa. Nasi kandar itu tak adalah bagi makan orang buka puasa siang tak ada bala. Tu malam. Kat mana masjid ada buat puasa kan, SOP benar kan, kalau ikut MKN kan, sebarang ada buka puasa. Ada dengar ada buka puasa. Geng-geng ada grup-grup jamaah tabligh ke buka puasa. Bagi kuih 3 biji, bagi orang makan buka puasa tu. Bukan nak kena mewah tu. Pahala macam kita, pahala berpuasa, mana double. Kita dah puasa, dapat lah pahala orang yang berpuasa, dan orang yang tu pun tak keluar dia punya pahala. Itu saya kata bulan Ramadan ni bulan yang berganda-ganda dapat semua benda. Berganda-ganda. Beribadah dalam satu malam, kalau jumpa Lailatul Qadar, seperti 1000 bulan, betul tak? Bukan 1000 malam, 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Semua dalam bulan Ramadan. Doa yang berpanjangan mustajab kan, daripada kita sahur sampai ke buka puasa, berapa jam, 12 jam, 13 jam, bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan. Tapi orang kalau masih mencarut bulan Ramadan, itu dia dapat. Carut tu doa tu kan, cakap benda yang bukan-bukan rugilah. Mengeluh banyak rugilah. Cakap itu doa. Doakan anak-anak kita elok-elok, doakan keturunan kita, mak ayah kita di alam sana, mak ayah kita masih hidup. Ada sebahagian ulama sebut, kita ni doa, tak angkat doa kita kalau kita pertama tak puji memuji Allah Ta'ala lah, tak baca bismillah, alhamdulillah. Nombor 2, tidak berselawat. Dan ketiga, tidak berdoa untuk ibu dan bapa. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tawi gentung je. Ada adab dia berdoa kan. Bismillah, alhamdulillah, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tak pun kita baca yang wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kemudian doa untuk ibu dan bapa. Boleh bahasa Melayu, tak boleh Arab, bahasa Melayu. Kalau boleh, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Barulah doa lain. Minta anak-anak ke diri ke apa semua. Itu syarat doa. Jadi yang keempat, kita ada 5 semua. Yang keempat tadi, kena bagi banyakkan bagi makan orang. Dan kena berlatih dia sekarang. Orang yang rajin belanja orang makan lepas subuh, dia balik dari surau, dia mungkin tak ada masalah, betul tak? Orang yang kedekut ni ada masalah. Orang yang tak biasa memberi ada masalah. Orang yang memberi mengharapkan balasan tu ada masalah, betul tak? Yang biasa tukar juadah dengan jiran kan, mengharapkan jiran balas, sebetulnya stop lah bila jiran tak balas. Sedangkan bagi je lah, kita ada lebih, betul tak? Bukan harap orang balas je. Ini dia bagi benda sedap, elahai tembikai bagi kita. Mukhlisin Alauddin adalah tak ikhlas nak buat ibadah, masakan marah orang. Jiran kita puasa, betul tak? Jiran kita puasa tu dapat pahala lah tu. Dia tak kata kena hantar kat masjid. Orang kita ni, tipikal orang kita Malaysia ni, dia terikat dengan jenis-jenis. Bagi dia memberi makan orang buka puasa tu mesti makan yang berat. Tak ada pun dah disebut mesti bagi di masjid dan surau. Bukan. Nampak orang tukang sapu tu, orang Islam kan, dah pukul 6 lebih kerja menyapu pergi mana-mana, dah buka puasa lah, budak-budak food bandar kan, bagi makan, dia buka puasa. Itulah dia. Orang kita terlalu terikat. Formal benar. Semayang pun nak formal, tuan-tuan. Apa dia? Nak konok ada sejadah, nak konok ada bangunan. Betul tak? Pergi negara Arab, dia semayang kat mana-mana. Betul tak? Berhenti tepi jalan, azan, berhenti semayang. Saya macam tu dulu, 7 tahun kat sana. Mana-mana boleh semayang. Saya pergi solat Jumaat, masjid dia penuh, atas jalan tar, alas pun tak ada. Datang melenggang. Pernah sekali hujan. Solat sujud atas air. Air turun di bukit, air lumpur. Hujan dalam tak hujan negara Arab, berdebu. Sekali hujan, air lumpur lah. Sujud atas lumpur. Kat mana-mana kita boleh bersujud pada Allah Ta'ala.
alasan kita kadang-kadang kita banyak sangat formal, ya. Yang kelima, akhir sekali, bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan kena latih diri kita bersedia untuk bangun qiyam, bangun malam, yang mana Allah Ta'ala jadikan, tak tetapkan hari apa untuk malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau tuan-tuan dapat ibadah malam tu, solat 2 rakaat sekalipun, itu je larat bangun malam tu terjaga Lailatul Qadar. Solat 2 rakaat tu macam solat selama 1000 bulan. Kalau sedekah malam tu macam sedekah 1000 bulan. Berzikir malam tu macam berzikir 1000 bulan. Sebab tu saya kata buat kuih samprit tapi semayang 2 rakaat juga. Sebab kita terikat kata kena tidur dulu, betul tak? Kena tidur dulu. Dah penat-penat buat kuih baru dulu, tidur dulu. Assalamualaikum. Sahur pun tak sedar. Sahur pun tak sedar dah, confirm. Letih kan? Nak letak kejap, orang putih take a nap, orang putih cakap. Napping. Napping apa? Sleeping. Tak ada napping-napping dah. Tahu-tahu kau 6 suku dah. 6,5 dah. Sama juga macam sahur. Sahur bermula selepas tengah malam, itu waktu sahur. Tapi waktu sahur yang afdal, ada sebutan tu, yang afdal, lebih dekat dengan waktu subuh. Ni penuh lah restoran pelita ni, kedai-kedai mamak, pukul 2 boleh dia dah sahur dah. Padahal dia boleh bangun besok, betul tak? Apa tujuan bangun sahur? Kita masih boleh bangun qiyamul lail. 5 pagi boleh qiyam lagi tuan-tuan. Sekarang subuh lambat pula 6 lebih, betul tak? 5.30 makan 10 minit boleh qiyam lagi ibu-ibu. Tu guna je bangun sahur berdekatan dengan waktu subuh. Ada satu hadis saya sempat baca petang tadi, Rasulullah SAW berbuka puasa dengan seorang sahabat, sahur dengan seorang sahabat. Saya tak ingat nama tadi, sebanyak saya baca petang tadi, banyak sangat saya punya tab ni, saya tekan. Sahabat dia kata, aku sahur dengan Nabi, habis je Nabi makan, Nabi terus bangun solat sunat fajar. Maknanya dah masuk waktu. Maknanya dekatnya waktu sahur Nabi itu dengan azan subuh. Kita sahur awal sebab nak boleh tidur sejam lagi. Bangun kompleks setengah, bagus, awal sahur. Sebab apa? Dah makan cepat-cepat tidur balik, boleh tidur balik. Rugilah. Pukul 5 cantik, 5.30. Tapi janganlah saya kata sunnah dekat dilewatkan waktu sahur, melewatkan waktu sahur lagi 15 minit baru bongkar bini apa nak sompek pandai kan? Nak masak nasi tak sompek, nak pandaikan lauk dah berkecapui. Dah berkecapui ni semua sebut kan? Berkecapui ni, tak tercepet tu je. Kopoh berkecapui. Siapa nak kena? Tuan Abang. Boleh burger malam-malam, nak makan sahur, tersodak 15 minit lagi nak azan. Jangan macam mana kunyah burger tu. Burger double pula tu. Double special. Dah lah double, 2 daging ada telur. 10 minit tinggal tuan-tuan. Letak air sebelah, makan burger. Memang membazir pula ni makanan. Bayangkan. Jangan sejam sebelum azan subuh cantik. Maka kita ada peluang untuk solat lagi. Kita ada peluang untuk buang air. Kita ada peluang untuk berzikir, baca Quran. Tapi jangan awal sangat. Sahur tu terima. Ya, ni macam hotel punya iklan tu lah. Apa? Agoda apa bukan apa? Trivago. Hotel sama harga berbeza. Sahur sama pahala berbeza. 2 boleh ke 1 pagi lebih lewat, lebih afdal, mana pahala lebih ya. Okey, jangan sebab sekarang ni dah boleh ni. Macam tahun lepas puasa masa tu tak banyak, masa tu boleh makan kat restoran tapi meja jarak, saya ingat lagi. Pelita gateway tu penuh sampai dekat nak sahur. Meriah betul tuan-tuan. Terasa macam buka kedai satu. Meriah orang, tapi jangan awal sangat sahur. Kalau nak moreh malam, pagi bangun juga walaupun minum segelas air, ambil keberkatan sahur. Kata Nabi, sahurlah kerana pada sahur itu ada barakah, ada keberkatan. Jangan kodoh boleh kita nak makan ikan siakap, ikan apa semua, tidur bangun azan subuh baru bangun. Rugi orang yang macam tu. Bangun qiyam. Qiyamul lail ni penutup akhir sekali. Qiyamul lail ni yang kelima je poin ni. Qiyamul lail ni mengikut pendapat ulama, paling kurang kita jangan malas 2 rakaat bangun. Qiyam, tegakkan 2 rakaat. Tapi kalau paling malas tak larat sangat pun, kita memang hari tu memang tepu tak boleh nak bangun juga, tapi terjaga, memang tak larat nak sembahyang juga, memang tahap yang betul-betul tak larat, berdoalah walaupun dengan 1 potong doa. Kita dikira juga menghidupkan malam doa. Tapi janganlah panjang terjaga dah 10 malam terjaga kan, dah 5 malam bangun duduk kat birai katil, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah Taala tengok kita punya usaha kita tu kan, panjang doa kat birai katil tu.
La ilaha Allah, kan pengantin baru, pengantin lama. Nak doa kat bilik katil, bangunlah 2 rakaat kan. Kau kena mandi pun. Kita ambil wudu, buang air, ganti pakaian ni, sembahyang 2 rakaat. Orang akan tidur, dia tidur dah balik. Tak ada siapa, tak ada larangan tidur. Sebab terjaga malam tu adalah pilihan dari Allah Ta'ala untuk kita bangun. Dikejutkan oleh Allah Ta'ala. Jadi 5 ni, jadi 5 ni, sedialah untuk bulan Ramadan. Sampai situ aja. Jadi penutupnya, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man sama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, bersungguh-sungguh dan mengharapkan keredaan Allah Ta'ala, mana buat sungguh-sungguh ibadah tu, walaupun baca Quran merangkak tapi sungguh-sungguh, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Menurut tafsiran, dosa yang paling confirm, dosa kecil diampunkan. Dan tak salah kita berharap dosa besar kita juga diampunkan Allah Ta'ala. Maka dirikan puasa kita dengan sebaik mungkin. Cukuplah sampai itu ibu-ibu, bapak-bapak. Cerita kuih samprit, cerita apa dah terkecur air liur. Orang Melayu cakap, cerita kodai mamak lah, nasi kandar lah. Itulah dia makanan manusia ya. Tapi di sini juga manusia rosak. Dan di sini juga punca manusia rosak dan akan mula-mula reput kan. Perut kita yang masuk macam-macam, hati kita yang masuk macam-macam. Jadi kurangkan makan, banyakkan ibadah. Orang kurang makan, banyak ibadah, insya-Allah. Itu dia punya konsep dia. Puasa tujuannya turun berat badan, sebab puasa adalah diet. Tapi kalau puasa naik 10 kilo, tuan-tuan tak sampai puasa punya hakikat sebenarnya. Kerana tuan-tuan makan balas dendam. Puasa 12 jam, makan malam tu 5 kali punya makan, tuan-tuan tak tahu. Ya, wallahu alam. Moga-moga Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan dan Allah Ta'ala terima segala ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.